kasih banyak. Mengambil bahagian dalam pembekalan tambahan, saya terus juruskan perbahasan saya kepada tajuk skim subsidi minyak masak. Untuk Speaker, pasaran minyak masak di negara kita sebelum 2017 semuanya dijual dengan harga yang kerajaan subsidi. Semua sekali. Tapi waktu itu kerajaan mampu tampung sebab harga minyak sawit mentah masih rendah. Apabila minyak sawit mentah yang kemudiannya menghasilkan RBD Olin, bahan utama untuk buat minyak masak, bila harga minyak sawit mentah meningkat, maka tanggungan subsidi kerajaan pun semakin tinggi. Waktu itu strategi kerajaan adalah kerajaan asingkan untuk minyak sawit subsidi RM2.50 bungkusan plastik berat 1 kilo. Ini adalah harga subsidi. Minyak masak botol semua tak ada subsidi. Dan anggaran perbelanjaan kerajaan untuk minyak masak 1 kilo bungkusan plastik kekal pada harga RM2.50. Kerajaan kena subsidi lebih kurang 400 ke 600 juta setahun. Baru-baru ini, apabila harga minyak sawit mentah meningkat, tanggungan kerajaan untuk memberi subsidi pun membengkak dan itu membebankan kewangan kerajaan. Terutama apabila rakyat menjadi sangat gelisah apabila minyak masak botol yang dipak dengan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan 5 kilo tu mencanak naik. Baik. Apakah ikhtiar kerajaan supaya di satu sisi rakyat tak boleh terbeban dengan kenaikan harga, pada masa yang sama nak kena seimbangkan dengan keupayaan dana kerajaan. Datuk Speaker, pada kesempatan ini saya ingin mencadangkan dua perkara. Pertama, negara kita mengeluarkan minyak sawit mentah. Penggunaan dalam negeri sebenarnya cuma 10% saja daripada jumlah pengeluaran minyak sawit mentah. 90% lagi kita ekspor. Jadi pengusaha minyak sawit mentah ni untung sebab harga minyak sawit mentah sekarang ni tinggi, sangat tinggi. Okey. Jadi cadangan saya ialah kerajaan segera mengenakan sistem dua peringkat harga. Maksudnya, untuk tujuan ekspor, itu ikut harga pasaran dunia. Tapi untuk 10% kegunaan dalam negara, termasuk untuk tujuan buat minyak masak, kerajaan cap harga. Kerajaan tetapkan harga. Ini boleh dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Benar, pengusaha sawit yang menghasilkan minyak sawit mentah, dia tanggung rugi sikitlah. Tapi 90% mereka menikmati harga yang tinggi. Itu cukup untung. Jadi kalau 10% untuk tujuan kegunaan tempatan, termasuk untuk menghasilkan minyak masak, kerajaan cap bermaksud kos pengeluaran minyak masak untuk kegunaan negara akan jadi rendah. Sebab minyak sawit mentah menghasilkan RBD Olin, bahan utama minyak masak. Kalau kita cap pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, maka menghasilkan minyak masak tempatan itu akan menjadi lebih rendah. Jadi, saya anjurkan kerajaan segera membuat satu keputusan dasar, iaitu melaksanakan sistem dua peringkat harga. Antara minyak masak kegunaan tempatan, minyak sawit yang digunakan untuk kegunaan tempatan dengan untuk tujuan ekspor. Jadi, kos menghasilkan minyak masak akan jadi rendah kalau sistem dua harga ini dilaksanakan. Pilihan lain ialah daripada keuntungan jualan minyak sawit mentah yang tinggi, kerajaan kenakan windfall tax, cukai durian runtuh, yang hasilnya boleh digunakan untuk menampung subsidi. Saya mengikuti ucapan Yang Berhormat Menteri, sahabat saya dari Kapit,
yang menganggarkan bahawa kalau sekarang sistem tanggungan subsidi kerajaan itu cuma sekitar 400 ke 600 juta yang kita luluskan pada bajet yang lepas. Kali ini dia pohon pula 539 juta untuk menampung ni. Untuk menampung supaya harga minyak masak ni rendah. Dan kalau ikut kiraan saya, kerajaan kena tanggung subsidi untuk minyak masak saja untuk tahun ini. Kiraan kasar saya mencecah 3.3 bilion ringgit setahun berbanding 400-500 juta sebelum ini. Baik, itu belum masuk tanggungan subsidi petrol diesel yang sekarang ini sudah mencecah 28 bilion ringgit. Minyak petrol diesel 28 bilion, minyak masak sudah jadi 3 bilion, 31 bilion di situ baru komitmen subsidi, belum masuk yang lain. Jadi subsidi emolument, pencen, servis hutang, ini sudah memberikan tanggungjawab kewangan kerajaan yang tinggi. Jadi bila kerajaan mengenakan sistem harga maksimum kepada minyak masak botol, baru-baru ini kerajaan mulakan, tapi dalam pengumuman kerajaan itu yang sepanjang saya ikuti, Ogos 2021, kerana rakyat resah dengan kenaikan minyak botol tadi, maka kerajaan capkan harga maksimum iaitu RM29.70 bagi botol 5 kilogram. RM29.70. Pengumuman kementerian berkenaan adalah harga maksimum untuk minyak masak botol ini berakhir pada bulan Mac 2022. Bulan ni lah. Berakhir bulan ni. Saya ingin bertanya Perdana Berhormat Menteri, sehingga kini belum ada pengumuman lagi yang dibuat oleh kerajaan sama ada nak meneruskan dasar harga maksimum ini. Sebab pengumuman awal adalah mula 2 Ogos 2021, minyak masak botol, harga maksimum sudah pun ditetapkan, RM29.70 untuk botol 5 kilo. Tapi berakhir Mac 2022. Sekarang bulan Mac dah nak habis. Apakah bulan depan dan bulan-bulan berikutnya, harga maksimum ini akan kerajaan teruskan? Jika teruskan juga, berapakah implikasi subsidi kerajaan? Itu poin saya. Isu kedua, saya tadi mencadangkan sistem two-tier price. Masih dah sama, kalau boleh rumuskan sikit. Ya, rumus. Isu kedua adalah windfall tax. Aspek yang paling penting satu lagi adalah penguatkuasaan. 70% daripada kementerian, kaki tangan kementerian adalah pegawai penguatkuasa. Tadi sahabat saya dari Kota Belud memberikan satu anekdot tentang kemungkinan berlaku salah laku dan penyelewengan. Itu cakap-cakap di kalangan rakyat biasa. Tapi isu pokok tentang minyak masak subsidi ni, Tuan Speaker, ialah minyak masak 1 kilo harga RM2.50 bungkusan plastik itu payah nak dapat di pasaran. Paling payah. Sebab dia tersasar. Dalam kiraan kerajaan ialah 60,000 metrik tan minyak masak subsidi 1 kilo bungkusan plastik harga RM2.50 ni, 60,000 metrik tan itu cukup sebulan, cukup untuk B40. Cukup. Yang berlaku sekarang adalah dalam pada kita kata cukup, minyak masak tak dapat diperolehi di pasaran. Sebab apa? Dia tak pergi kepada pengguna isi rumah. Dia pergi pada pengusaha restoran yang ada 10-15 meja. Dia pergi kepada ialah yang jual pisang goreng, ayam goreng, kopok leko, kedai makan semua ni lah. Jadi mereka beli ni banyak. Jadi tak sampai kepada sasaran. Jadi ini ketirisan. Ya, memang susah untuk kuat-kuasakan nak pastikan seorang peniaga bila orang datang nak beli minyak masak, dia tak boleh kata boleh beli 1 paket je, 2 paket. Peniaga dia kena habiskan cepat. Isunya adalah realiti di bawah, minyak masak subsidi 1 kilo payah nak dapat di pasaran, selalu kehabisan. Sedangkan dalam kiraan kementerian, 60,000 metrik tan sebulan itu cukup sebenarnya untuk golongan miskin. Yang berlaku sebaliknya, artinya berlaku ketirisan. Perlu tingkatkan penguatkuasaan. Melihat kepada trend harga minyak masak sawit, harga minyak sawit mentah ini terus tinggi ini, sudah pasti pertama
beban tanggungan subsidi kerajaan. Bayangkan kalau sebelum ini 400 hingga 600 juta, sekarang sudah dianggar 3.3 bilion. Jadi ianya tidak sustainable dari sudut tanggungan beban kerajaan. Jadi dengan syur yang saya cadangkan tadi, saya percaya sebenarnya ketika penguatkuasaan dapat dilaksanakan, kita perlu etika peniaga yang lebih baik dan peniaga-peniaga yang tak sepatutnya dapat di setengah tempat. Baru ni saya pergi beli rempeyek perusahaan kampung. Saya tanya dia, Pak Cik, minyak masak, saya beli minyak masak paket lah. Sedangkan perusahaan rempeyek dia tu, dia jual seluruh negara, bahkan ekspor ke Singapura. Makna saiz perniagaan dia besar. Tapi dia masih beli minyak masak subsidi. Itu tersasar terus. Itu satu contoh. Dan banyak lagi contoh di bawah. Ringkasannya adalah, pertimbangkan, laksanakan segera sistem dua harga. Yang kedua, pertimbangkan kenakan cukai dura runtuh kerana keuntungan besar. Daripada keuntungan itu guna untuk menampung biaya subsidi. Yang ketiga, tingkatkan penguatkuasaan. Yang keempat, terus educate atau mendidik peniaga, ikut membantu supaya sasaran sebenar adalah golongan pendapatan bawahan, bukan untuk kategori peniaga yang saiz perniagaannya itu tidak layak untuk mereka beli minyak masak subsidi. Sekian, terima kasih. Pembahas terakhir saya jemput Yang Berhormat